So minggu lepas ada komen kat YouTube, dia nak belajar pasal kenapa, dia nak reason kenapa pakai balancer yang berat, welding ataupun yang pakai yang standardnya lah untuk yang convert clutch. Okay, dah ikut lah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, kepada warga-warga YouTube dan semua yang dalam kelas Jumaat ni lah. Okay, diri saya di depan ni bukannya sebab saya pandai, tapi cuma saya tahu dan saya try untuk kongsikan lah apa yang saya tahu. Bukannya bermaksud saya nak bangga diri, bukannya saya nak cakap ni saya lah yang paling pandai, tak ada. Banyak lagi saya yang pandai. Cuma orang yang lihat saya ni banyak yang nak tahu pasal basic. Yang advance pro mungkin channel lain lah. Dan mungkin channel saya ni mudah difahami sebab saya cakap bahasa yang memang kita selalu gunakan. Dan saya try bagi bukti ataupun terjemahkan apa benda yang saya sampaikan, benda yang saya nak sampaikan ni dalam harian kita. Alright, sebab kebanyakannya mechanical ataupun otomotif ni berkaitan dengan logik, dengan memang kita gunakan harian lah. Fizik dan logik kita hari-hari kita pakai. Tanpa kita sedar memang kita lakukan benda ni. Alright, so first kali kita tengok yang dia tanya tu pasal auto shoes. Tak silap saya auto, contoh auto mungkin bentuk auto ni, bentuk auto kalau di sini ada crank. Contoh ini balancer belah kanan. Okey. Right. So ni tempat thread screw. Okey, ini adalah balance crank lah. Okey, crank. Right. Okey, sini kalau tengok ini adalah biasanya convert clutch. Biasa yang ada yang di pasaran ni biasanya yang convert clutch. Dia sebenarnya dia tak ada berat mana. Dalam ni ada lebih kurang macam ni lah. Lepas tu satu lagi mangkuk. Ni kalau saya keluarkan lah. Saya keluarkan bentuk dia. Right. So betul tak bentuk dia macam ni? Ini yang berat sikit. Ini nombor dia shoes. Dan ini adalah housing. Okay, kenapa keluarkan satu lagi? Contohlah, sebenarnya ada dua. Satu lagi dia hanya stopper saja. Okay, contoh kita pakai shoes. Okay, kita separatekan. Okay, satu lagi shoes. Shoes tak ada. Dia tak pakai shoes. Satu lagi pakai housing. Dan yang dulu kita selalu keluar, stopper dia. Bukan hakim stopper. Dia ada keluar. Bentuk dia macam mana aku nak lukis ni bentuk dia ada lubang macam ni gitu. Lepas tu dia macam apa benda ni, ada apa lah, dia masuk dalam ni lah. Dia sebenarnya dia masuk dalam ni, masuk kita ketuk ke apa, welding ke apa benda ke. So kita akan gantikan kat sini. So kalau kita tahu benda ni dia punya gram kurang, maknanya ringan lah, light. Dia ringan, yang ni berat sikit. Tapi kita tak timbang lah, saya pun tak timbang benda ni. So kalau kita tengok pada mata ataupun rasa pakai tangan pun tahu dah berat dia memang sangat-sangat beza. Satu lagi ada yang keluar di pasaran sekarang, contoh Espada, contoh brand-brand lain lah, banyak lah. Ada keluar sampai berapa kilo entah. 1.8. Ada yang keluar 2 kg, ada yang 2.2. Ini yang melibatkan kadang-kadang benda ni dia macam ni, benda dalam ni dia boleh putus. Sebab kalau kita tengok mau tengok dia antara contoh ini dia batu ladung dia yang tebal. Contoh yang saya garis-gariskan ni, ini adalah bahagian tebal dia. Tapi bahagian yang kat sini sebenarnya dia macam ni je. Faham tak? Dia tak kuat. So selalu akan patah kat sini. Ni kalau berat kan, bila kita nak rentak-rentak, nak setting apa semua kan, rentak-rentak, perap, kecepat. So benda tu melibatkan material lah, material. Dia tak boleh buat tebal sini sebab dia akan berlaga. So dia terpaksa buat kat situ
bahagian yang nipis lah. Okay, so kita nak tengok sini apakah logik dan dia punya perbezaan lah. Contoh, kita pakai je housing dengan shoes ni, kita ambil, kita welding. Welding. Pun kita masukkan. Okay, pun tak ada masalah. Ni, kita masukkan, pun kita welding. Biasa kita welding lah, kalau tak welding tu hati yang ada berkocak-kocak. Sehari 2 hari okey lah, seminggu 2 minggu lagi kelepek. Yang ni biasanya memang tak boleh welding lah, dia memang ada batu gerabak ni masuk dan kita akan ikat dengan nut lah. Kalau kita tengok nut bentuk apa ni, betul ke bentuk ini? Aku pun bedal lagi. Macam ni lah bentuk hexagon kan 19. Okay. Bila kita ikat, so first kali kita akan tahu thread ni telah didesain oleh engineer. Dia ada jutera dia. Daripada mana? Tak tahu lah, Japan ke apa benda ke, tak tahu lah, Bosnia ke apa ke. Dia mungkin dia dah tahu dah berapa torque dia yang perlu diikat dengan kekuatan, berapa berat dia, apa semualah dia tahu. Okay, bila kita pakai macam ni, tak ada masalah sebab dia lagi ringan. Mungkin torque tu pun tak ada masalah, lagi ringan lagi bagus. Cuma kalau kita tengok sini, dah tak balance lah. Daripada mana tau? Daripada magnet. Daripada magnet dengan sini punya housing. Sini dia dah, sini ada crank kan. Ni crank. Contoh ni rod lah. Ni rod. Okay. So kita dah ringan kat sini, dia tak balance lah mula-mula. First kali memang ketahuan benda ni tak balance. Okay, ni secara logik je. Cuma untuk betul-betulnya kita kena betul-betul rasalah, bawa lah. Tapi memang ketahuan lah. Kalau saya start pun tahu dah bunyi dia memang berkocak sikit. Kalau macam ni. Kalau macam ni memang tak ada masalah sebab kita memang dah originalkan dia. Cuma kita welding, kita matikan, kita jadikan dia clutch. Clutch tangan je, tu je. Benda macam ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi agak berkocak juga. Ini jadi masalah banyak. Kebanyakannya kat sini orang tak tahu jadi masalah banyak sebab kita kena tahu. Kita pakai gigi-gigi ni, dan ni pun ada dia punya gigi dia tu. Okay? Untuk samakan gigi-gigi ni dengan dekat gigi-gigi crank tu. Okay, ni pun ada gigi-gigi juga. So setiap benda ni dia tak ngam-ngam. Kadang-kadang dia ada macam ada space. Dia boleh buatkan tak. Takkan kita nak welding. So kalau kita ikat macam mana pun 19 ni, jadi apa? Dia akan melibatkan mungkin boleh jadi loose, mungkin overtorque, ataupun kalau kita longgarkan sikit ataupun ikat tak kuat banyak, dia akan jadi feel plate, lama-lama dia akan makan. Ini bala 1.8, 2 kilo, 2.2 kilo. Mungkin boleh pakai tapi bukan motor daily lah. Bukan motor daily buat pergi kerja apa semua, tak boleh lah. Setakat motor, nak buat motor drag ke, nak motor main sekilo, 2 kilo ke, ataupun kalau malam minggu saja ke, tak apa. Sebab dia mungkin akan makan juga, mesti akan makan. Okey, ini dari segi keburukan dan kebaikan lah. Okey, sekali banyak yang tanya mungkin nak tahu pasal performance. Kenapa keluar ni? Okey, ini dari segi kebaikan dan keburukan. Okay, sekarang ni saya tunjukkan dari segi performance. Okey, performance macam kita tahu kat sini, ini adalah bahagian logik. Logik macam saya pernah cerita dulu, nanya ke atas. Ini bahagian ayunan sebenarnya. Bahagian ayunan ni, contoh kita ada bambok. Dia dulu pelontar apa? Cakra padat. Cakra apa? Cakra besi. Cakura. Cakrahan. Lamp chop lempar cakra. Dia lempar cakra. So dia mesti kena ayun, dia kena baling. Okey, badan dia besar Dia boleh baling contoh berapa kilo Cakra 5 kilo. 5 kilo contoh 5 kilo. Contoh 5 kilo lah. Okey, abang bok. Okey, contoh abang bok badan besar, daya yang kuat, mungkin dia bahagian macam ni. Dia boleh lempar 5 kg. 5 kg sejauh contoh 100 meter. Boleh? Tak boleh? Tak boleh tak? Tak kisah lontar ke campak ke? Kalau yang tu, yang pusing-pusing tu? Kalau yang pusing tadi tu hemofall. Boleh sampai 100? Tak apa, abang bawa kuat. Abang bawa kuat. So 100 kilo, 100 meter contohlah dia baling. Alright, ini anggaplah yang paling besar. Okey, ini yang paling kecil.
Okey, dia pun campak 5 kilo juga. Okey, kuat. Kita ambil orang paling kuat agak dia. 5 kg orang paling kuat. Sama juga, Abang Bob. Kita samakan orang je. Abang Bob. Okey, Abang Bob. Ni pun Abang Bob. Abang Bob. Okey, cuba kita anggarkan. Adakah dia sama 100 meter? Ini kita anggap 1.8 kilo lah. Okey, yang ni dia baling yang ni. Agak-agak berapa? Dia dah boleh campak. Daripada sini dia baling piu kat sini 100 meter dengan 5 kg. 5 kg punya barang. Okey. Okey, first kali kita kena tahu daya ataupun pemboleh ubah yang pertama lah. Sebab ni melibatkan berat. Okey, sini baling. Ini 5 kg. Mungkin ini adalah maksimum. Contoh kita baling, ini adalah maksimum. Bila kita baling yang ringan ni, dia akan jadi macam ni tau. Tak kuat sebab apa? Barang tu ringan. Ni Abang Bob ni kuat gila. Kalau bagi 5.1 kilo ataupun dia bagi contoh pakai 2 kg ni, pakai 5.2 kg sebab kita dah naikkan 2 kilo dia. Mungkin Abang Bob boleh sampai 110 meter dia. Contoh je lah anggaran sebab dia kuat, dia sangat kuat. Bila baling ni sampai dah limit dah. Ini maksimum. Contoh ini maksimum. Maksimum 5 kg. Okey. Bila sampai ke sini dah ringan. Contoh kita ambil kat sini tak berat ni 1.4 lah. 1.4. So kat sini dia akan jadi lebih kurang 70 je. 70 meter. Sebab walaupun kuat dia macam mana pun, barang tu tak kuat, barang tu tak ada daya, dia baling tiup macam kita baling batu dengan baling tisu. Baling tisu tak ada daya. Padahal kita kuat ni. Kalau Al-Haq baling pun sama, kita baling kuat pun sama juga dengan Al-Haq. Faham tak benda ni? So, daripada kita pakai daya kita, baik kita pakai daya Al-Haq. Sebab ringan, lagi senang. Okay, faham dulu Kalau tak faham, lagi saya explain. Alright. So, ini adalah pakai stopper saja. Stopper. Right. 110. Nanti saya explain. Siapa Abang Bob, mana yang saya ubah, mana yang kekal dan mana yang bertindak balas. Ini adalah konsep apa tau? Sains pemboleh ubah. Faham tak? Mungkin ada tak belajar sains, tak apa. Sini saya ajar. Alright, ini adalah standard. Ini standard ni jurutera, engineer dia dah kira dah tahu dah macam mana. So kita anggarkan dengan power dia sekarang ni. Okay, sekarang ni kita anggap ni semua spek sama. Contoh lah. Ini adalah spek 63. Bersamaan 180 contoh. Okay, dah upgrade. Okay, yang ni pula sama juga Abang Bob. Baling 5 kg. Pium. Contoh. Okay, ini contoh ini 100. Okay, tadi yang itu 70. Mungkin kat sini akan jadi 85. Ni Abang Bob. Okay, faham tak kat sini? Sebab ini ada berat standard. Berat standard ni contohlah kita anggap, saya pun tak kira ni 1.6 lah, lebih kurang. Bedal lah. Saya pun tak timbang. Okay, 1.6, ini 1.4, ini yang kita ambil 1.8. Ini contoh dan dia punya bergerak balas lah. Okay, siapa kat sini faham apa yang nak sampai kat sini? Hakim faham, K-pop 2 orang faham. Lagi faham tak? Okey. Makin kuat ataupun makin berat benda tu boleh jauh lontar. Tapi kalau terlebih berat boleh tak lontar? Contoh ini 5 kg Abang Bob balik 5 kg. Tadi kata makin berat makin boleh pergi jauh. Okey, agak-agak kalau 10 kg kat sini berapa agak-agak boleh pergi? 200 ke?
Tak, kadang-kadang apa tau? Kadang-kadang tengok sini je, 50. Okey, apa conclusion kita kat sini yang kita boleh buat? Ha? Daya. Okey, nak tahu. Kenapa orang tanya, bang, kenapa nak pakai 1.8? Kenapa nak pakai 2 ke apa 2.2? Kau kena try. Kau kena try slow speed, kau kena pakai benda ni. Okey. Kau try pula, kau pakai ni pula. Kau pakai ni pula. Itu kau pakai ni pula. Okey, mana diperlukan sebenarnya? Mana kekuatan sebenar yang diperlukan? Bergantung dengan kau punya torque. CC. HP. So kau nak kat mana? Sebab benda ni bergantung juga pada daya dia. Contohnya abang Bob macam mana? Abang Bob dengan dia punya kekuatan dia tu adalah pada mana? Mana belakang ni? Ni yang sama. Balancer yang sama. Subarat dia yang sama. Ayunan dia yang sama. Yang berbeza adalah yang tadi tu, yang dilontarkan tu, iaitu 5 kg. 5 kg ni adalah spek. 5 kg ni adalah spek, iaitu torque, CC, HP yang sama. Faham tak? Okey, contoh cakap nak baling 10 kg ni boleh. 10 kg ni boleh. Kalau nak. Okey, so first kali macam mana? Apa kita boleh buat? Macam mana kita nak baling 10 kg ni? First kali kita kena naikkan torque dia. Torque iaitu CR. Kau kena bagi kau-kaunya kuat supaya dia boleh lontar 10 kg ni. Boom, satu kali. Dan dah tahu satu lagi kekurangan 10 kg ni melibatkan torque, melibatkan CR. Abang Bob dah ada apa panggil tu? Dia ada apa? Event. Contoh kita ada 3 kali balingan. 3 kali balingan. Contoh, kita bagi maksimum, pom 10 kilo sebab kita nak betul-betul padu, paling jauh dengan torque dengan siap paling tinggi. Okey, agak-agak dia capai tak 3 kali balingan? Ke sekali balingan je dia dah meletup lah? Sekali balingan je. Sebab tu ini melibatkan main drag juga. Boleh je orang boleh buat laju gila-gila bapak, tapi sekali je jalan, pom. Masa je 5 saat pun boleh. Tapi hancur. Kena libat benda ni. Sebab tu nak main drag ni banyak benda nak kena tahu. Tak laju, kalah. Laju gila pun kalah. Kalah juga. So benda ni nak kena faham. Benda ni adalah konsep-konsep lebih kurang je, sama je. Benda ni konsep ni faham. Kena faham benda ni. Dah faham benda ni barulah tahu nak buat apa. Macam ni lah nak pakai. Ada orang pakai, nak berat. Kadang-kadang pakai, member saya pakai laju je sebab CR dia tinggi. CC dia besar. Kau 57 nak pakai 1.8 juga. Agak-agak jadi apa? Faham tak? Contoh kalau 57 dah lah CR rendah. Contoh CR pun 9.8. Tu 5 kilo kau nak baling. 5 kg kau bagi Al-Haq baling. Siapa yang terbaling sebenarnya? Al-Haq baling. Al-Haq nak baling 5 kilo. Mana laratnya? Contoh, kau nak samakan dia, nak sama kau dengan member kau tu, okey, bagi dia tisu. Bagi gua tisu. Gua dengan Al-Haq baling mungkin lebih kurang. Tak jauh banyak. Al-Haq boleh baling lebih jauh berbanding 5 kilo ni. Baik dia baling tisu daripada dia baling 5 kilo ni. Faham tak? Okey, kalau pakai 57, okey, ini sebenarnya conclusion. Kalau pakai 57, pakai je yang ni ataupun yang ni. Dah cukup laju motor. Faham tak? Kalau pakai 1.8, berat gila bapak ni. Nak jalan awal pun dah nak perlukan daya, faham tak? Minyak makan. Tapi untuk jalan straight, untuk long term long distance, touring, okey. Faham tak benda ni? Ada konsep dia. Faham konsep ayunan. Nak cepat, ni ada. Nak top speed, pakai yang tu. Tapi kena faham, ia melibatkan beban. Nak kena try. Benda ni orang kena tahu. Kalau spek besar, boleh lah macam ni. 2.2 ke, 2 kilo ke, nak try boleh lah. Tapi jangan spek standard nak pakai juga. Dengan member pakai, kau nak pakai. Melibatkan kerosakan je. So benda tu tak berbaloi. Right. Sama juga macam standard macam ni. Kita dah spek 60, contoh 65, 70. Nak dengan macam ni, nak apa? Nak main track ke? Nak main corner boleh lah, nak cepat. Ujung tak ada lah, habis lah. So kena relate kan. Sebab tu kena ada flywheel, sebab tu kena ada magnet yang betul-betul berat, yang boleh buat lajak.
engineer semua dah kira dah. Kita yang mana-mandai dah tukar sisi apa semua, kita pun nak main bedal je. So kena faham konsep ni lah, konsep logik. Okay. Sebab apa yang kita ubah semua ni semua bergantung pada kat sini. Sebab tu kalau kita tengok motor 4S dengan 5S lain. Okay. Kebanyakan kenapa saya cakap motor 4S ni buat sikit dah laju dah. Saya lebih suka buat 4S 57 hingga 62 dah laju dah. Kalau 5S saya sarankan buat 62 ataupun 63. 57 ni tak relevan dah. Sebab apa? Berat. Berat gila, berat. Macam kita cakap tadi tu, berat. 57 tu nak berat, dah memang berat. Kalau masuk kat sini, 5S ni baik tak payah buat. Baik pakai je 54 tu. Tak payah. Masuk 62, masuk 63, 5S ni okey cap. 5S menang. Sebab dia dah menang pada daya. Kalau kita main 57 kalau kita ikut pada logik dia lah, 4S dengan 5S 57 kebanyakan lah kita tak logik pada highway 4S akan pergi dulu. Memang laju gilanya, top speed dia memang padu. Tapi akhirnya dia akan sampai. Okey, kalau kita tengok 62 4S 5S ni kicap lah. Awal-awal dah kicap lah. Sebab kita ni atas pengalaman, kita tahu. Sebab tu kita boleh tahu, inilah konsep dia. Konsep berat, konsep beban, konsep torque, konsep compress. Benda ni nak kena faham. Barulah kita faham barang tu kita perlu pakai ke tak perlu pakai. Banyak je 4S pakai macam ni je, kita welding je. Tapi yang ni dah tak ada dah. Mungkin sampah ringan ataupun dah tak ada keluar. Sekarang kita welding, kita pakai je macam biasa. Buat je 62, 63 pun dah laju dah. Tak payah pun, kita tak rasa tak pernah pakai macam ni. Mungkin ada orang lain pakai. Satu lagi melibatkan benda ni, dia cakap nak ikat torque pun tengok kuat macam mana. Dah melibatkan satu pegangan yang nak sangat kuat tu dengan satu nut je. Oh gila agak. Tu pun agak bahaya. Akan nak welding sekali dengan crank. Tu pun melibatkan masalah. So kena fikir dengan cara yang berhemah untuk dapatkan apa benda yang nak dipakai. Agak-agak spek kecil bawah 65 tak payah. Kalau 65 sekarang nak pergi kerja, pakailah standard welding ini dah cukup dah, tak payah nak pakai 2.2 kilo lah, 1.8 kilo lah, apalah. So benda tu tak relevan, dah tak disarankan. Alright, tapi siapa nak pakai juga, degil, pakailah. Lusa tukarlah crank. Crank banyak jual di pasaran. Right. So ada dapat tanya lagi kat sini, siapa yang tak faham konsep ni? Macam mana? Bila terlampau berat, kita bawa dan kita lepas throttle, ada efek tak? Okey, macam tanya, kalau kita pulas bawa kita tiba drop minyak tahu tak? Okey, kita drop minyak, semestinya dia akan efek lah kalau skru nut ni tak dapat nak pegang yang dengan betul lah, dengan well lah. Tapi kalau betul-betul ikat ketat, tak ada masalah benda tu. Cuma dia akan jadi orang panggil inertia lah. Inertia lah benda tu. Inertia ni kalau kita panggil dia macam daya apa nak panggil benda tu alamak. Macam lori lah, lori kalau bawa air dia ada benda tu tau. Kena faham. Aku tak tahu nak cerita benda tu. Alright. Tapi kalau ikat longgar, kalau main benda macam tu, habis macam ni. Macam kita sentap-sentap dia lah, ketak-ketak ataupun kita buat timing kuda. Ketepek. Mendadah benda tu. Memang tak tahan lama. Bagus soalan tu. Tapi itulah, benda tu konsep dia sentap lah. Kalau kita lepas minyak, pulas minyak, habis lah. Waktu motor track banyak pakai macam ni. So kalau dia sentak pun tak pakai sangat. Sebab ikat tu memang kuat dah. Memang kalau nut 19 tu, pakai pula yang stopper ni dengan benda ni, ikat nut 19 dah lagi senang. Tak macam ni, nak pakai daya, tok, berapa pakai. Nak pakai berapa tok dekat mesin tu. Sampai habis lah. Okay, ada siapa kita faham? Faham tak konsep ni, konsep sains? Faham ke tak faham? Konsep daya. Konsep daya abang Bob yang sangat kuat. Faham Okay, tak ada apa. Saya minta diri. Okay, semoga apa yang saya jelaskan ni jelaslah, fahamlah. Sebab kat sini pun tak ada orang tanya. Mungkin dekat YouTube mungkin ada orang tanya sebab belajar dalam talian ni ada hijab sikit. Mungkin ada benda nak tanya, boleh tulis di ruangan komen. Okay, kalau channel ni bermanfaat, boleh bagi tahu kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.